Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk terus berada atas muka bumi dia ni, dan Allah Ta'ala bagi taufik tadi kita dapat tunaikan solat maghrib, antara perintah-perintah Allah yang besar, iaitu solat fardu, dan salah satunya ialah waktu maghrib. Kita syukur pada Allah yang sungguh-sungguh atas nikmat ini, kerana nikmat ini bukanlah nikmat yang calang-calang lah, bukan yang kecil anak punya nikmat. Mungkin kita tak rasa sebab kita memanglah selalu setiap hari semayang, setiap waktu pun kita solat, kita tak terasa. Setiap kali kita dapat solat itu, ia merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, walaupun sedih nak cerita, isteri saya dia mengajar tingkatan 5 kan, tingkatan 5. Dia tanya satu kelas. Ini bukan darjah 5, tahun 5 tingkatan 5. Satu kelas ada 40 orang murid. Dia sajalah tanya buat survey, siapa yang cukup solat 5 waktu dia. 5 waktu setiap hari dia cukup solat 5 waktu. Agak-agak berapa orang yang jawab? Yang angkat tangan kata cukup 5 waktu. 40 orang ni. Adalah dalam 4 orang, 3 orang, 4 orang. Itu je. Maknanya tingkatan 5 tu, dia orang ni dah masuk sekolah rendah, ada pelajaran pendidikan Islam, ada kelas kafar, habis 6 tahun sekolah rendah belajar, naik tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dah tahun ni. Mana umur tak kurang 17 tahun. Tapi bila dia buat survey, siapa yang cukup 5 waktu, hanya 4-5 orang saja yang akan angkat tangan. Kemudian bila ditanya lagi lah, yang 4 waktu saja, ramailah sikit. Tapi kalau kita ikut nisbah tu, maknanya sedih lah. Apa sebenarnya yang dah terjadi pada banyak benda, pada generasi anak-anak kita, pada sistem pendidikan. Ke mana sebenarnya nak dibawa umat ini? Apa dah berlaku di rumah? Jadi isteri saya tanya pula kat rumah. Isteri saya kata, ni terus teranglah, cakap ikhlas kan. Nak tanyalah, mak bapak kamu semayang ke tak? Tadi tanya budak-budaknya, ini tanya mak bapak kamu semayang ke tak? Macam-macam jawapan. Ada yang kata bapak saya semayang, mak saya tak semayang. Ada mak saya semayang, bapak saya tak semayang. Ada yang kata mak bapak saya memang tak semayang. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bila kita dapat solat ini memang benar-benar merupakan satu petanda, indikator yang besar daripada Allah, yang dia, yakni Allah sedang beri kita peluang yang sangat besar untuk dapat nikmat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sambut Mi'raj tiap-tiap tahun. Sambut
Mi'raj Nabi tu kan, peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam tu setiap tahun. Setiap kali itulah ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita, kiai-kiai kita akan ulang-ulanglah duk cakap. Nak bagi tahu punyalah mulia besarnya solat ini, sampai Jibril pun tak layak nak bawa perintah solat ni ke bumi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat di Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk terima sendiri solat ni. Itulah nak bagi tahu besar tak besar. Tapi bila hari ni kita tanya pada 40 orang yang berumur 17 tahun, hanya 4-5 orang saja yang menunaikan 5 waktu. Yang 4 waktu ni pula bila dibuat survey, waktu mana yang paling selalu kena tinggal tu? Subuh. Bila ditanya pula macam mana rumah kamu ni sebenarnya, maka jawapannya ada mak bapak yang tak solat langsung, ada yang ayahnya solat, ibunya tak solat, ada yang ibunya solat, ayahnya tak solat. Jadi kita kena syukur. Bila saya kata tadi, saya buka mukadimah kata kita bersyukur Allah bagi taufik kita dapat solat, itu bukan saja-saja nak sebut, tapi ia sebenarnya memang sememang-memangnya kita kena bersyukur, kena sedar kita dapat solat ni benarnya nikmat besar tuan-tuan. Nikmat yang sangat besar, taufik Allah, hidayah Allah yang sangat-sangat besar. Rupanya hari ni kalau kita ambil lah, walaupun sampling tu taklah betul kan, 40 orang, 4 orang je angkat tangan kata semayang, maknanya berapa persen? 10%. Kalau 10%, walaupun sampling tu taklah kuat dari segi statistiknya, dari segi nak buat survey dan sebagainya, metodologi kajian, tetapi tak apalah, kita terimalah itu sebagai kemungkinan besar, itulah range dia pun kan, 10%. Maknanya 10% je yang semayang. Umat ini 10% je yang semayang sebenarnya. Jadi no wonder lah keadaan kita ni jadi macam ni. Ya. Alhamdulillah kita ni, saya tahu saya sedang bercakap ni dengan orang yang semayang, ahli surau, ahli masjid ni saya tahu. Tetapi pernah tak kita rasa setiap kali kita dapat langkah ke masjid, ke surau, kita dapat solat, ia sebenarnya kita sedang menerima satu nikmat yang sangat besar. Tuan-tuan, saya dah pernah cerita kat sini, satu solat fardu yang ditinggalkan masuk neraka, satu hukum ni 80 tahun akhirat, 1 tahun akhirat 1000 tahun dunia, 1 tahun akhirat 360 hari akhirat, 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Kena duduk dalam neraka 28.800.000 tahun, kena duduk dalam neraka satu waktu je tu. Tak kira lah, walaupun saya tinggal solat subuh je 2 rakaat je, takkan kena masuk 28 juta juga. Orang tinggal semayang isyak tak apalah 4 rakaat, patutlah saya ambil separuh sudahlah. Tak tuan-tuan, satu hukuk juga ke dalam, satu hukuk juga dihumban ke dalam neraka tu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bagi tahu, masa hidup dia tu, masa hayat dia tu, dia pernah bercakap, dia kata, kami telah diberitahu ada satu batu telah dilempar daripada tebing neraka, 70 tahun melayang jatuh ke bawah, tak sampai-sampai lagi ke dasar neraka. 70 tahun melayang batu tu jatuh ke bawah, menjunam ke bawah tu, meluncur dia ke bawah tu, tak sampai-sampai lagi ke dasar neraka. Tempat yang macam tu kena duduk 28.800.000. Masya Allah, sanggup ke?
Maknanya bila kita dapat solat, alhamdulillah, terlepas kita 28,800,000 tahun. Isyak kejap lagi, semoga Allah Ta'ala beri taufik, dapat lagi kita semayang isyak, terlepas lagi 28,800,000 tahun. Besar tuan-tuan. Jadi balik ni tuan-tuan, kita ceritalah benda ni pada isteri kita, pada anak-anak kita. Ingatkan mereka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu. Jaga diri kita dulu. Kita ni dulu kena jaga diri kita. Anfusakum. Lepas tu baru wa ahlikum, dan keluarga kamu. Ahli kamu, keluarga kamu. Jadi kita kena sampaikan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ini, dia kata maksudnya ketua keluarga ni kena mengajar orang yang di bawah tanggungan dia, ahli dia ni, keluarga dia ni, perkara-perkara agama, kan? Bukan setakat ajar ABC, pandai membaca, menulis, mengira, tapi kena ajar apa itu neraka, apa itu syurga, apa itu dosa, apa itu pahala, apa itu redha Allah, apa itu murka Allah. Siallah kita ni ulang alik dah datang surau, datang masjid, anak kita tak solat. Allahu akbar. Benarnya kita sayang anak tu, kita buang anak tu. Bayangkan seolah-olah kita ambil anak kita terlempar dalam neraka. Yang 70 tahun menjunang pun tak habis-habis, dia tak sampai-sampai lagi. Kan? Jadi inilah perkara yang kita nak nak renungi, dan kita nak bawa rasa syukur kita itu. Semoga dengan syukur itu Allah tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum, kan? Sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, akan ditambah. Jadi maksudnya setiap kali kita dapat semayang, kita syukur, dapat datang masjid, kita syukur, Allah tambah lagi. Allah tambah lagi sampailah akhir hayat kita. Kalau boleh melimpah, tambah dia tu, melimpah dia punya syukur tu, melimpah dia punya tambah nikmat dia tu, sampai bukan setakat kita, bukan setakat anak kita, bahkan anak cucu kita, zuriat kita, sampai hari kiamat dapat menegakkan solat, dapat menjadi orang yang mendirikan solat. Ingat tuan-tuan, pernah tak kita minta supaya kita ni dapat mendirikan solat, supaya kita ni jadi orang yang mendirikan solat? Kita selalu minta, apa yang kita minta? Tak rezeki, balik-balik minta rezeki kan. Takut now tak ada rezeki. Nabi Ibrahim tu Khalilullah, best friend of Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tu Khalilullah. Apa doa? Antara doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan, yang menegakkan solat. Muqimas salah, orang yang jaga solat, orang yang benar-benar menegakkan solat. Wa min zurriyati, dan juga zuriat aku. Seorang Nabi, dia minta dengan Allah taufik supaya dia ni dapat jaga solat dia. Dia minta dengan Allah taufik supaya zuriat-zuriat dia ni semua dapat jaga solat. Allahu akbar. Ini kefahaman seorang Nabi, seorang Khalilullah, orang yang begitu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita doa supaya kita dapat jaga solat, anak cucu kita dapat jaga solat, dapat jadi dalam kalangan orang yang menjaga solat. Ni habis-habis doa, minta rezeki, tambah rezeki, naik pangkat, itu je yang kita duk minta kan. Susah hati sangat tak ada rezeki. Tuan-tuan, rezeki ni selagi kita tak mati, adalah rezeki kita. Habis rezeki kita tu, matilah kita. Jangan risau. Kita risau ke, kita tak risau ke, selagi ada rezeki, kita tak akan mati. Bila dah habis rezeki, matilah kita. Kan? Kau sakit ke, kau sihat ke, kan? Itu bukan isu.
Saya cerita sendiri arwah bapak saya kan. Arwah nenek saya tu dah stroke. Berapa tahun? 8 tahun dah stroke. Yang meninggal abah saya dulu. Yang duk jaga mak dia tu, pampersnya, duk jaga makanannya, pampersnya, pergi rawatan dan sebagainya. Tengok Allah Ta'ala ambil arwah abah saya dulu, bapak saya dulu. Sebab apa? Rezeki dia habis dulu. Yang nenek saya ni berapa 10 tahun pula lepas pada tu baru meninggal. Kita jangan risau benda yang tak patut kita risau. Yang kita nak perhati, yang kita nak rayu Allah, nak pujuk Allah, nak minta, nak munajat dengan Allah Ta'ala ni, biar benda yang mahal-mahal. Cuba tengok Nabi ajar kita lepas solat tu. Apa yang Nabi SAW ajar? Antara wirid lah yang selalu kita baca lepas solat tu. Saya pada Allahumma antas salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maknanya tu doa tu. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantu aku, tolong aku. Ala zikrika, tolong apa? Bukan tolong aku dapat naik pangkat, tak. Ala zikrika, supaya aku ni sentiasa dapat berzikir pada engkau. Wa syukrika, bersyukur pada engkau. Wa husni ibadatik, dan keelokan dalam ibadat kepada engkau. Keelokan dalam mengabdikan diri, menyembah engkau, ya Allah. Tu 3 perkara besar tu. Kita rasa besar tak masa kita wiridkan tu? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa jalla ikram. Allahumma ani mata ta'ala mu'ti lima na'ta wa la yanfuzul minka. Kita dah jadi auto dah kan. Sebut sampai kita tak perasan sebenarnya benda-benda yang Nabi SAW ajar tu, dia ada makna dia ada kepentingan dia ada dia punya kepentingan dia lah kan, maksud dia. Nabi Ibrahim minta supaya diberi taufik dapat jaga solat kan. Bukanlah tak boleh minta rezeki, minta dapat naik pangkat, dapat beli rumah, itu tak ada masalah. Itu sifat kita sebagai manusia. Tetapi kita juga kena faham, selain daripada keperluan hidup kat dunia ini, kita ada keperluan hidup yang jauh lebih besar, yakni akhirat. Jadi insya-Allah perkara inilah yang kita nak pandang, nak lihat, insya-Allah. Kita berhenti iaitu tu sesi luahan perasaan. Belum buka kitab lagi. Ini baru kita buka kitab. Muka surat berapa? Kita berhenti hari tu. Berapa? 37? 77? Apa dia? Baris 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua lah kan, dalam bracket tu kan. Kita berhenti kat situ. Okay, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengarang kita meneruskan lagi huraian dia ni. Ini kita masih lagi dalam memperkatakan, membahaskan, membincangkan bab yang keempat pada menyatakan berkenaan dengan sabar. Berkenaan dengan sabar. Yang kedua kata pengarang kita, pangkat yang lebih rendah lagi, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama, dan menang oleh hawa nafsu, dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya, demi Allah, selagi memasukkan oleh kami, yakni pihak Allah Ta'ala,
akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Jadi maknanya pangkat yang ini dia kalah dengan seruan-seruan hawa nafsu, keinginan-keinginan, menyebabkan dia mengkebelakangkan agama, mengkebelakangkan seruan perintah agama, panduan agama. Dia dahulukan keinginan nafsu dia sendiri. Maka golongan ini dikategorikan sebagai terjerumus, terjebaklah mereka ke dalam firman Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kata apa? La'amla'anna jahannam, nescaya kami akan penuhkan jahannam itu dengan jin dan manusia. Jin pun makhluk yang mukallaf, makhluk yang mukallaf. Ia pun menanggung dosa dan pahala. Dia pun dihitung, dia akan dibangkitkan juga, dihisap juga nanti di mahsyar. Jadi kalau siapa yang teringin nak tengok jin, tunggulah di mahsyar kita pakat-pakat tengok macam mana rupanya jin ni kan. Bukan jin Samsudin lah, jin Samsudin kita dah tengok, jin-jin yang lain. Jadi dan bagi orang yang pangkat ini dua alamat. Apa dia punya alamat dia, petanda dia? Salah suatu daripada keduanya bahawa berkata ia, aku ingin akan taubat, tetapi apa tu? Uzur, tetapi teruzur atas aku, maka tiada loba aku padanya. Maka orang ini yang putus asa lagi yang binasa. Maknanya apa? Alamat yang pertama, orang yang terlibat dengan perkara ini, yang termasuk dalam kategori ini ialah, pertama sekali, dia ni berkenaan dengan taubat. Alamat yang pertama dia kata, aku ni sebenarnya nak taubat, aku nak hijrah ni, aku nak hijrah. Cuma itulah susahlah sikit. Kan? Mana dia memberikan alasan yang pelbagai. Maka dia mula melengah-lengahkan, tiada loba, maknanya dia tak ada berkehendak kepada untuk bertaubat tadi. Maka ini termasuk alamat yang pertama, petanda yang pertama. Semoga kita tak adalah sifat mentakhirkan dan meremehkan taubat. Jangan kita banyakkan uzur dalam bab taubat ni. Nantilah aku belum 40 lagi, nantilah aku memang sekarang susah, aku senang sikit lagi, okey kan. Jangan kita meremehkan taubat. Kita kena ada loba, tamak haloba. Kita kena ada rasa nak sangat-sangat untuk bertaubat setiap masa dan keadaan. Kalau boleh kita sembahyang taubat ni hari-hari. Boleh tuan-tuan? Ada buat hari-hari sembahyang taubat? Tak adalah hari-hari ustaz. Wah, memang tak ada dosa hari tu. Jadi tak payah buat sembahyang taubat lah kan. Tuan, kita merasa kita tak ada dosa, tu dosa dah. Kita merasa yang aku ni tak berdosa hari tu pun dah satu dosa. Kan? Kalau kita buka kitab hikam ni maknanya yang tasawuf lagi tinggi lah. Bukan kitab ni kitab. Saya cakap gitu apa ni kitab ni tadika je baru ni, ABC dalam tasawuf. Kalau kat pondok-pondok, kalau kitab hikam tu kira dah level yang lagi tinggi lah. Kalau dah kitab hikam tu, Allah, dia kata Allah lebih suka orang yang buat dosa kemudian dia bertaubat, dia menyesal, dia menangis, daripada satu orang yang merasa dia ni tak ada dosa. Dia rasa okey, dia ni okey je. Kalau takkanlah Nabi SAW lepas solat, apa sunnah Nabi yang mula-mula? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa Nabi SAW cakap? Apa dia? Istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Istighfar. Lepas mayang pun istighfar. Kalau lepas mengumpat ke istighfar, logik lah.
Kan? Lepas buat dosa istighfar, logik. Ini lepas semayang pun istighfar. Apa sebenarnya Allah Ta'ala, Nabi SAW nak ajar kita tu? Itulah nak bagi tahu. Nabi ajar kita adab seorang hamba dengan Tuhan ini, sentiasa merasa kita ni banyak lakukan kekurangan, banyak melakukan kecuaian, banyak melakukan kelekaan. Itu Nabi. Memang dia menzahirkan kehambaan dia. Tapi kita ni confirm dah cuai. Tadi semayang 3 rakaat. Berapa rakaat yang khusyuk? Saya nak tanya. Sempat tak habis Fatihah rakaat pertama tu khusyuk? Sempat tak? Kau tak masuk-masuk khusyuk tu sampai ke sudah. Tak masuk khusyuk tu. Itulah keadaan kita. Layak tak kalau kita istighfar lepas semayang dengan keadaan solat kita macam tu? Layak tak kita beristighfar? Sudah tentu lebih daripada layak. Dan sebab itu kita jangan beristighfar dengan auto. Kita kena istighfar dengan perasaan. Astagfirullahalazim. Menyesal kita, ada kesal kita, ada rasa malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, banyak kurang solat aku tadi kan. Astagfirullahalazim. Ini kita astagfirullah kan. Macam kita tasbih lah. Macam kita tasbih dalam rokok, dalam sujud. Kita pun dah tak perasan dah aku sebut apa tadi. Kita pun dah tak perasan. Subhanallah. Bunyi subhanah habis. Subhanah habis kan. Subhanallah. Subhanallah. Sebutlah betul-betul. Dengan perasaan kita. Dengan kita menyertai sama. Hati kita menyertai sama. Kalau guru saya dia bagi tahu cara kita. Contohlah kalau rokok kan. Kita Allahu Akbar, kita rokok. Bila kita rokok, apa yang mula-mula kita kena buat? Ni tak ada dalam kitab ni lah. Ni saja ni. Mula-mula apa kita kena buat? Tuan-tuan. Ni sebab pakai mask tu kan, tak ada nak jawab. Mula-mula yang kita kena buat ialah betulkan posisi kita. Betulkan segala yang patut betul tu. Belakang kita, tulang punggung kita, kaki kita, tangan nak letak kat mana, jari nak buka ke nak tutup, letak kat lutut. Kan? Mana kita betulkan dulu. Jangan kalut nak subhana rabbiyal azim tu dulu. Ini kadang-kadang baru Allahu Akbar duk gini lagi, belum lock pun lagi. Dah subhana rabbiyal azim dah, Allah talutnya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i tamakninah ni rukun. Tamakninah tu rukun. Supaya kita jangan kalut. Jadi kita Allahu Akbar, lock dulu betul-betul. Betulkan tangan, betulkan belakang kita, betulkan kaki, tegak elok-elok, tekan tangan ke lutut tu elok-elok, renggangkan jari kita. Ke tuan-tuan letak gini jari macam sujud, renggangkan tuan-tuan. Betulkan posisinya dulu, gerak laku tu dulu. Perbuatan dia rukun fi'li kan, rokok ni rukun fi'li, jadi fi'li tu dibetulkan dulu. Lepas pada tu tunaikan rukun tamakninah tu. Sebab dalam rokok tu dia bersekali dengan tamakninah. Jadi kita pause kejap kat situ. Allahu Akbar, lock kedudukan, berhenti, tenang kejap. Tenang, jangan kalut lagi. Subhanallah azim tu jangan dulu. Kalau guru saya dah kata gitu, tenang. Lepas tu hadirkan hati kita seolah-olah hati kita pun sedang rokok juga. Dan kita dengan penuh sedar kita sedang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar timbul rasa sedar tu dulu. Ni aku duk terbongkok ni, kenapa ni? Oh, aku rokok pada Allah. Aku sedang rokok pada Allah ni. Barulah setelah timbul rasa tu, barulah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Barulah kita sebut dengan hati kita
turut bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh rasa sedar dan rasa yang kita sedang tunduk rukuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi kata apa? Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat. Kalau kamu tak dapat rasa macam tu, ketahuilah bahawasanya Allah itu sedang melihat kamu. Confirm, yang tu confirm dah Allah Ta'ala sedang melihat kita. Jadi kita nak rasa kehadiran itulah yang penting. Kita sedang hadir depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sedang hadir depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak buat ustaz? Itu kena latih tuan-tuan. Macam kita belajar solat mula-mula dululah kan, huru-hara juga masa kecil-kecil dulu kan. Nak rukuk, nak sujud, kadang sujud dulu baru rukuk lah, macam-macam. Jadi kena latih. Macam mana nak berlatih lah? Macam saya dah cakap dah satu-satu, saya cakap tadi step tu. Jadi cuba latih. Latihan yang paling baik untuk berlatih ni, sebelum kita betul-betul dapat macam tu, ialah semayang sunat. Sebab kita tak kalut nak ikut imam tu. Kalau tak kita makmum, kita nak kalut juga dengan masalah dengan berjemaah kan. Jadi kita berlatih, banyakkan latihan tu di luar solat fardu, iaitu semasa kita solat sunat, kita latihlah diri kita dengan cara solat yang macam tu. Jadi kena sebanyak semayang sunat. Memanglah, kenalah banyakkan semayang sunat. Dah subhanallahil azim wa bihamdih 3 kali paling kurang tu. Sami Allahu liman hamidah tu dengan penuh perasaan. Maknanya kita merasa kita sedang puji Allah Ta'ala. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala pujian itu untuk Engkau ya Allah. Tak tu lock dulu. Jangan kalut. Tamak ninah tu masih lagi ada. Lock dulu. Diri tegak-tegak. Dalam hadis Nabi tu dia cakap, sehingga tulang-tulang kamu masuk di dalam ruasnya. Tulang belakang kita tu biar betul-betul. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kan? Bacalah apa-apa yang kalau tak pun sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamda. Habis. Berdiri sekejap, tenang. Merasa yang kita sedang berdiri depan Allah, i'tidal. I'tidal ni lurus depan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita Allahu Akbar untuk sujud. Sujud pun macam tu juga cara dia. Sujud, duduk, tak. Betulkan dulu segala fi'liyahnya, posisinya, tulang kita, tangan kita, lengan kita, jari kita. Jangan dah renggang. Masa sujud kita kena rapatkan. Letak di parah telinga. Kalau orang lelaki ni renggangkan ketiak kita. Ni ada orang sujud letak tangan dia ni sama dengan lutut. Ada, saya duk perhati. Punya pemalas. Dia turun-turun letak lutut tu dengan tangan-tangan sekali letak, dia sujudlah macam tu. Angkat dia sujud ni sebenarnya sama dengan takbir. Cuma atas lantai. Takbir ni tidak atas lantai. Kan? Maknanya sujud dengan takbir ni sama sebenarnya. Lock betul-betul. 7 anggota sujud, pastikan jari kaki kita, anak apa ni? Dipanggil apa? Perut jari kaki. Bagi betul-betul kena elok-elok. Jangan kalut subhana rabbiyal a'la tu, biar dulu. Ambil nafas dulu, tenang.
fahamkan, rasakan yang aku sedang sujud pada Allah. Barulah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak nak baca doa lain apa semua tak apalah, tapi sekurang-kurang buatlah dengan betul. Pendek je tu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan? Macam itulah keadaan dia. Jadi kita jangan nak kalut-kalut. Sebab tu tamak ninah tu jadi rukun. Kalau tak, kita spring je lah. Kalau tak payah ada tamak ninah, tak. Kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Spring cepatlah habis. Sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah. Kalau ikut mazhab Hanafi sah. Tapi markah tu tak kurang lah, sah pun. Kalau ikut mazhab kita langsung tak ada markah sebab tamak ninah tak cukup. Kalau ambil minimum tamak ninah satu subhanallah, okey lah, sah lah. Tapi markah tu sangat-sangat kurang. Macam tu. Baik. Kita teruskan lagi. Alamat yang kedua, bahawa tiada ada tinggal padanya keinginan kepada taubat, tetapi berkata ia, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang. Terkaya ia daripada taubatku. Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripada aku. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan. Jadi masuklah. Oi, tak sempat habis satu muka surat ni. Nak azan dulu Sila. Tunaikan kita punya ni peraturan dia. Rasulullah.
بالله العلي العظيم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengarang meneruskan lagi, dia kata petanda yang kedua ni ialah, alamat yang kedua ni, dia ni memang sebenarnya tak nak bertaubat pun. Dia tak nak bertaubat. Dia tak ada keinginan pun untuk bertaubat. Cuma dia berhelah. Maksudnya dia cuba berselindung dengan kata-kata kononnya Allah Ta'ala tu pengasih, penyayang, pemurah, pengampun. Allah Ta'ala ni tak perlukan pun taubat aku ni. Allah Ta'ala tu mulia dah. Allah Ta'ala tu dah cukup. Aku taubat tak taubat pun tak ada masalah. Dan Allah ni pemurah. Dan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, Allah Ta'ala boleh bagi siapa saja. Jadi dia cakap perkara ini. Maka katanya pengarang, orang yang macam ni, maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan, bagi nafsu dia. Dan tiada memakai ia akan dia melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginan. Akal tu dia akan gunakan kok mana-mana pun untuk cari alasan, cari helah, cari alasan untuk dia dapat ikut keinginan nafsu dia, dapat ikut kehendak-kehendak nafsu dia, syahwat dia, hawa nafsu dia. Orang ni macam-macam, macam-macam tuan-tuan. Jadi ini orang-orang yang mana termasuk dalam kategori yang kata pengarang lah, bukan saya cakap, pengarang ni cakap yang la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, nescaya akan kami penuhkan neraka itu dengan jin dan manusia. Siapa yang ada dua keadaan ini, maka dia sedang berada di pinggir kebinasaan, kerana dia sedang mendedahkan diri dia kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan. Kena hati-hati. Kita kena sabar dalam taat pada Allah, dalam menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Memang kena sabar. Kalau tidak, maka kita akan tertawan dengan hawa nafsu. Benda yang sesuai kita ambil, yang nafsu kita suka kita ambil. Tapi yang nafsu kita tak suka, kita takkan buat, kita akan jauhi, kita tak. Ini semua adalah tipu daya yang berada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini,
Dan inilah yang akan menyebabkan kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi habislah pengarang kita mencerita. Masuk pula pangkat yang ketiga. Insya-Allah kita akan sambung nanti. Tapi apa yang penting tuan-tuan yang muka Subhanahu wa taala ialah kita kena letak di hadapan kita ini kehidupan akhirat. Apabila kita hidup ni untuk maksud akhirat, barulah dia membantu akal kita membuat pilihan yang tepat dalam tindak tanduk kita. Kalau tidak, Allahu Akbar tuan-tuan, kita akan letak benda yang salah. Macam tadilah awal mukaddimah saya tadi cerita pasal solat kan. Hari ni ramai mana orang yang rasa orang tak solat tu pun bagus, tak apa, cuma dia tak semayang je. Tu je. Baik budaknya, cuma tak semayang je. Oi, macam kecil je. Salah tak semayang ni macam kecil. Salah tak cukup 5 waktu, macam ada boleh nego-nego pula nak buat 5 ke, nak buat 4 waktu je ke, nak buat 3 je ke. Allahu Akbar. Kalaulah benda tu kecil, takkanlah sampai masuk neraka. 28,800,000 tahun untuk satu waktu. Tu satu waktu. Kalau 5 waktu, kalau setahun, kalau dah 15 tahun macam tu, macam mana tuan-tuan? Jadi kita, sebab bila kita letak akhirat tu kecil, maka semua perkara ni akan jadi kecil. Syurga neraka akan kecil. Bila syurga neraka kecil, dia tidak akan membantu akal kita ni untuk jadi orang cerdik. Kita akan buat kesilapan-kesilapan yang fatal, yang sangat-sangat berbahaya. Ni macam kita hari ni buat SOP kan, pakai mask, pakai sanitizer, apa bagai, duduk penjarakan sosial. Kenapa? Kita takut kena COVID. Kalau kena COVID, susah, sakit, susah. The worst scenario, mati. Betul? Meninggal. Habis. Betul lah tu. Dan itulah yang sepatutnya, tindakan yang sepatutnya. Tapi kalau takdirlah satu orang ni kena COVID lah juga, dalam duk berjaga-berjaga tu kena dekat COVID, masuk ICU apa bagai, meninggal dia. Meninggal kerana COVID. Lepas dia mati tu masuk neraka tak sebab kena COVID? Berapa tahun dia kena masuk neraka sebab kena COVID tu? Tak ada? Tak masuk? Tak, tuan-tuan. Tak adalah pula satu hadis kata kalau siapa yang mati kerana sakit kena COVID ni masuk neraka. Lepas mati kena COVID lagi ke? Tak ada dah kan? Orang ke bumi macam tu je. Mandi pun tak ada, apa tak ada, bungkus tayamum kat luar ke bumi. Tak ada masalah bagi dia. Oh, kau tak boleh masuk syurga sebab kau masa mati dulu orang tak mandikan betul-betul. Tak ada masalah bagi dia. Benda tu benda hukum atas orang hidup. Nak mandikan ke macam mana, nak kapan ke macam mana, itu masalah kita, bukan masalah dia yang mati. Untuk masalah yang macam tu pun kita sungguh-sungguh jaga. Sampai kerajaan belanjakan berapa juta untuk pastikan. Tuan-tuan, kalau satu orang mati bukan kena COVID lah, dia mati tu sihat je, tapi mati sebab penyakit lain, tapi dia tak semayang tuan-tuan, apa jadi? Bila dia mati je apa jadi? Bermulalah segala masalah, bermulalah segala penderitaan. Kena nampak tuan-tuan. Kalau untuk jaga kehidupan dunia kita pun kita sanggup macam tu punya SOP, kenapa kita tak ada SOP untuk kehidupan akhirat? Yang kesan, impact dia kepada akhirat tu jauh lebih dahsyat, lebih besar. Kalau kita sanggup sungguh-sungguh lah untuk jaga SOP, nak elak COVID, nak memutuskan rantaian sampai kena saman lah, kena apalah, macam-macam kan? Tapi sejauh mana sungguh-sungguh kita nak pastikan kita ni selamat daripada masuk neraka Allah SWT? Sebab kita rasa benda tu kecil. Mati tu besar, sebab tu kita takut mati. Tapi neraka tu
lagi teruk daripada mati. Sebab apa? Dalam neraka tu Allah Ta'ala sebut apa? Dalam Sabihis tu, wala yamutu wala yahya. Mati tidak, hidup pun tidak. Makna nak cerita azab dalam neraka ni, nak kata hidup pun tak macam hidup, nak kata mati pun tak mati. Sengsaranya dalam neraka ni. Baik mati tak apa. Ini tak mati masalah dia ni. Kena bakar tapi tak mati. Ui, tak sengsara namanya. Terbakar habis badan. Allah ganti kulit lain, elok balik, terbakar lagi. Bila nak habis? Kan? Kalau kita tak ada benda ni dalam diri kita, maka dia tak akan dapat memandu kita dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita sifat sabar yang kita sedang bincang ini, iaitu sabar dalam melaksanakan semua perintah Allah dan sabar dalam menjauhi semua larangan Allah, sabar dalam mengikuti kehendak agama, sabar dalam menolak keinginan nafsu yang berlawanan dengan agama. Alah, bukannya banyak pun yang agama larang. Betul tak? Daging apa tak boleh makan dalam agama? Berapa ekor binatang yang kita tak boleh makan? Alah, 2-3 ekor je pun. Daging tu pun babi, anjing, kan? Lepas tu binatang-binatang adalah 2-3 ekor binatang lain yang sebab lain. Lepas tu yang lain-lain tu makanlah, kau nak makan banyak mana pun, kan? Saya baru ni beli pelanduk 3 ekor saya beli. Ada orang dia berburu kat Mersing tu, dapat saya pelanduk 3 ekor. Makanlah pelanduk tu. Berapa kali masak tu? Kari ada, kicap ada, kan? Makanlah. Maknanya agama ni nak larang kita bukannya banyak mana pun. Air yang tak boleh minum, air tu je lah, air arak tu je. Air lain tu minumlah. Air tuak boleh minum tak? Air tuak, air tu ikut negeri. Kalau di negeri Kelantan boleh. Kan? Air tuak. Kalau negeri belah pantai barat haram. Kalau di Kelantan halal. Dah macam mana? Betul. Kami kat Kelantan buka puasa lagi air tuak ni. Kan? Cari air tuak tu. Kalau tempat lain tak boleh. Haram. Itu masalah definisi, tuan-tuan. Kat Kelantan air tuak tu ialah air nira tu. Kat pantai barat ni air tuak ni, hak tuak masam tu yang dah berbuih tu, yang memabukkan. Memang betul lah hukum dia macam tu. Jadi tuan-tuan, banyak lagi benda yang kita boleh minumnya, kan? Jadi kita sebenarnya bukanlah Allah Ta'ala dera sangat bila nak amalkan agama ni, itu tak boleh, ni tak. Apa benda yang tak boleh sangat tu? Zina memang tak boleh, tapi jimat dapat pahala dengan isteri lah, maksudnya, kan? Ada beza ke perbuatan jimat dengan berzina? Saya nak tanya. Ada beza? Sama je. Cuma yang tu akad halal, yang ni tak ada akad nikah, haram. Sama je. Maknanya agama ni bukanlah teruk sangat yang kita sampai tak boleh nak sabar sikit. Okey, banyak mana kita, dan lama mana kita nak sabar tu? Lama mana kita nak sabar ni? Yang tu tak boleh, yang ni boleh, yang ni banyak mana? Lama mana? Agak-agak kita hidup kat dunia ni berapa tahun? Siapa yang rasa dia sempat hidup 250 tahun? Siapa? Ada? Tak ada. 200 tahun? Angkat tangan. Siapa yang rasa umur dia sempat 200 tahun ni? Sila angkat tangan. Tak ada juga. 150 tahun? Tak ada tak? Orang sini pendek-pendek umur dia, 100 tahun, 100 tahun. Agak-agak ada yang 100 tahun. Dapat tak 100 tahun? Tak berani juga angkat. 90 tahun? Agak-agak sempat tak 90 tahun? Itu je pun.
Habis-habis hebat dah 100 tahun lah kata. Hebat sangat dah tu 100 tahun dah masuk surat khabar dah tu. Kan? 100 tahun tu je kita nak sabar. Tapi kalau dah masuk syurga, berapa lama kita akan dapat nikmat? Tak ada tahun lagi dah. Selama-lama. Takdir dah masuk neraka, berapa lama nak sengsara? Tak ada main tahun lagi dah. Selama-lama. Jadi inilah, sabarlah. Ini kita nak cerita sabar. Yang kita sedang duk bincang ni, sabar ni. Sabar musibah tu satu bab. Tapi sabar untuk taat perintah Allah. Sabar untuk bawa agama dalam kehidupan kita. Ikut kehendak agama. Kita tolak kehendak nafsu kita yang berlawanan dengan agama. Maka tuan-tuan, itu adalah sifat sabar yang sangat terpuji, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham perkara ini, kita dapat amalkan, kita dapat bawa dalam hidup kita, dan kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.